Dah bang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syam Jalil. Saya di Rompin untuk PRK Tioman. So baru je lepas PRU. Ingat bolehlah rehat-rehat sikit. Tak boleh tu. Boleh berjuang boleh istiqamah tu Betul. So itulah. So saya sama-sama dengan kawan-kawan saya, Dr. Azizan. Sound ada tak? Sound ada Okay. Suara okey Pak D Suara okey. dan rakan-rakan dekat sini lah, di Negeri Pahang. So kita cerita sikit pasal PRK Tioman ini, dan kalau nak ulas apa-apa pasal perkembangan yang berlaku. Semalam pembentukan kabinet ke apa? Okey. Jadi saya ingat sebelum kita bincang pasal Rompin ni, baik kita cerita dululah yang banyak orang bertanya-tanya ni. Kita pun baca di media sosial ada banyak pertanyaan tentang pelantikan pembentukan kabinet oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, Syam, antara perkara yang banyak diulas malam tadi, antaranya ialah mereka mempersoalkan kewajaran untuk melantik Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang kononnya sedang berhadapan dengan kes mahkamah tak layak untuk dilantik. Jadi perkara ni dimainkan oleh pelbagai media, sama ada di dalam ataupun di luar negara. Komen Syam. Itulah, itu mereka katalah. Yang kata tu orang Perikatan Nasional. Saya selalu cakap sebelum ni, yang Perikatan Nasional ni dia run on a campaign bersih, dia kata. Tapi apa yang dia kata bersih tu tak semestinya bersih. Just because dia tak kena dakwa sebelum ini, tak semestinya dia bersih. Macam saya ingat dulu mungkin ada kekangan-kekangan pada pihak berkuasa untuk dakwa mereka. So bila ada kes saja, tak boleh didakwa, tak boleh disesat dan sebagainya. Saya tak tahu. Tapi sekarang bila kajian dah bertukar, maka kekangan ini pada agensi-agensi seperti polis dan SPRM tak ada lagi terkekang. Dan saya dah cakap sebelum ini, kita takkan halang kalau SPRM dengan polis nak menyiasat ahli-ahli politik yang sebelum ini mereka tak boleh nak siasat ke macam mana. Contohnya macam itulah saya cakap itu hari lepas PR15 ni akan ada kluster mahkamah baru, kita tengoklah. Mungkin daripada dulu contoh kita, saya suruh Tan Sri Muhyiddin jawab persoalan-persoalan berkenaan dengan dakwaan yang beliau bagi kontrak kajian pada ketika itu, bagi kontrak direct nego semasa Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri kepada syarikat yang berkaitan dengan menantu dia. 1 bilion ke macam mana tu. Itu dia kena jawab macam mana time itu. Tak salah saya time PKP ke time darurat dan sebagainya. Dan rakyat nak tahu 600 bilion tu bagaimana. So lepas ni akan ada kluster mahkamah baru, dia kena jawab yang itu. Dia duduk cerita pasal kita Padahal Datuk Seri Zahid Hamidi tu dah pergi court all the way, dan court yang decide hakim mahkamah telah buat keputusan pada satu kes itu, yang UKSB itu, bahawa dia tidak bersalah. Bila balik kita pergi court, hakim decide kita tidak bersalah. Walaupun ada satu kes tengah berjalan, tapi kes pertama itu, kes kedua ni samalah lebih kurang dengan kes yang pertama itu. Tapi balik-balik sana, bila dia orang lompat parti je last time, Perikatan Nasional tiba-tiba jadi suci murni, bersih pula dah. Tak kena dakwa. Tapi kalau betul mereka nak buktikan yang Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin, Azmin Ali dan sebagainya, yang lompat-lompat parti itu, Mas Meyati dan sebagainya, bersih, betul-betul bersih, bersedialah untuk disiasat. Jangan halang-halang pihak berkuasa untuk siasat, dan bersedia untuk pergi mahkamah, baru kita boleh tengok mereka bersih atau tidak. Kes Datuk Zahid tu saya dah jawab sebelum ni. Yang mana kita tanya pendakwa raya, duit UKSB tu siapa yang bagi duit tu tak tahu, dia kata. Lepas tu kita tanya juga, dia orang kata Nicole Tan tu siapa pun tak tahu juga. Lepas tu duit tu di mana tak tahu. Kalau tak tahu macam mana dia boleh dakwa Berdasarkan buku 35. Berdasarkan buku 35. Buku 35 siapa-siapa pun boleh tulis. Saya dah cerita benda ni dulu tu. Kalau kita nak berdasarkan buku 35, kalau macam itu, kita pun boleh dakwa, siapa-siapa pun boleh dakwa kita. Siapa nak fitnah Datuk atau nak naya Datuk, siapa-siapa boleh tulis buku 35, kata Datuk Azizan ambil duit dan sebagainya. Kita pula kena. So pendakwaan terpilih macam ini yang tak boleh. So kes Datuk Sri Zahid itu telah dibuktikan di mahkamah dia tak bersalah. Satu lagi kes sedang berjalan. Dia it takes cost lah. Tapi kes-kes yang sebelum ini tidak didakwa itu, itu kena tengok balik. Yang mana yang sekat-sekat tu, macam saya dah kata sebelum ini, kes Mas Meyati dengan Mustafa Muhammad.
Itu kes dia sama je macam kes yang Tok Mat Maslan dengan Tan Sri Shah. Faktanya sama, tapi kenapa pula kita yang kena dakwa pergi mahkamah? Betul. Tapi dua orang ini tidak didakwa. So mereka kena buktikan, Perikatan Nasional ni kena buktikan yang mereka bersih. Macam mana nak bukti? Awak kena sedialah untuk didakwa di mahkamah. Betul. Baik, jadi Syam, kalau kita tengok kita ada hikmah jadinya perkara ni semua, ada hikmah yang besar. Bahasa Nasional hanya mampu mendapat 30 dan hasrat mereka untuk menyenyapkan nak keep UMNO Bahasa Nasional silent tak tercapai kerana akhirnya kita gabungan Zaid Hamidi dan juga Anwar Ibrahim dilihat amat menakutkan perasuah-perasuah yang sebenar yang ada di luar sana. Komen Syam. Sebelum ini kita je kena dakwa, orang lain tak kena dakwa. Kali ni saya ingat kita tengoklah siapa pula kena dakwa lepas ni, dan dia kena jawab lah. Jangan pula lepas ni dulu bila kita kena dakwa dia tuduh macam-macam. Kali ni bila mereka kena dakwa, Perikatan Nasional ni dan sebagainya, jangan mereka koyak pula. Pergilah menjawab di mahkamah. Janganlah pula kata pendakwaan terpilih ke apa. Kita dah 4 tahun setengah orang kita kena dakwa. Tak lagi jawab pula lah. Tidak. Ini adalah untuk mereka bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku. Terutama masa darurat dulu, masa PKP, orang nak tanya 600 bilion tu pergi mana. So Tan Sri Muhyiddin nak kena jawab benda itu. Lepas tu masa PRE tu saya dah bawa isu ni itu hari tu kita tengok Perikatan Nasional ni mewah betul dia belanja. Sampai orang kata mereka menang pasal duit. Dulu saya tengok puak-puak Perikatan Nasional dalam terutama PAS bawa 10 milo, sekarang saya tak jumpa dah 10 milo ni saya ingat. So jumlah dana saya, sebab itu saya saran kepada SPR supaya anggarkan setiap parti tu berapa dia belanja tu. Lepas tu bila dapat anggaran berapa setiap parti belanja, baru kita boleh tanya mana dia dapat duit tu. So Perikatan Nasional dalam tempoh 17 bulan dia telah orang kata mengumpul dana yang besar mungkin untuk pilihan raya ini. Dan orang-orang PAS, sahabat-sahabat kita PAS pun saya nak sarankan mereka tanya kalau mereka dapat duit daripada PPBM dan sebagainya, sumber duit tu daripada mana tu. Yang saya anggarkan mungkin banyak tu, bukan ratus-ratus juta, saya ingat lebih daripada itu. So untuk satu Malaysia, so mereka kena tanya sumber duit tu mana dia dapat, tiba-tiba dapat duit banyak yang boleh spend. Kalau kita tengok orang kita tampal bendera pakai sukarelawan di tempat saya bertanding pun, tapi Perikatan Nasional ni dia tampal bukan ni, pakai keren ni tu Betul. So banyak itu kita boleh nampak. So sebab saya tak mahu negara ini kita menang pilihan raya, sistem demokrasi kita dipacu oleh duit, tak bagus. Betul. Itu kalau ada politik wang macam itu, ini yang lubuk rasuah sebenarnya. Betul. Dia nak pilihan raya, dia ambil duit daripada mana kita pun tak tahu. Mungkin daripada 600 bilion tu ke apa ke dana-dana ini, pakai duit tu pilihan raya, dia menang pilihan raya sebab dia pakai politik wang untuk ini. Itu kita tidak mahu. Itu kalau duit tu daripada sumber yang betul, bagi tahulah kita. Tapi kalau duit tu daripada sumber rasuah ke, sumber haram ke, daripada commission project semasa 17 bulan merintah, ini kita kena siasat. Sebab tiba-tiba kita nampak kali ni mana dia orang ni dapat dana yang begitu besar itu. So kita tak mahu benda ini perlu kita siasat. Kalau dia kata dia bersih, buktikan di mahkamah. So jangan takut-takut untuk kena siasat oleh pihak berkuasa sebelum ni. Sebab sebelum ni saya tahu pihak berkuasa mungkinlah mereka terkekang. Tapi kali ni mungkin tidak ada banyak kekangan lah. Betul. Baik Syam, kalau kita tengok daripada pelantikan daripada pelantikan kabinet yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semalam, sikap untuk menyalahkan UMNO dalam segala hal ini nampaknya masih tak nak berhenti. Walaupun UMNO bukanlah peneraju kepada kerajaan, tetapi oleh kerana UMNO ini, kalau tak sebut nama UMNO satu hari, ada orang tu dia tak lena tidur. Jadi mesti juga nak ulang nama UMNO lah yang salah, UMNO ni tak patut jadi TPM, UMNO itu. Komen macam sebenarnya dia nak menyalahkan kita, tapi saya nak cakap sebenarnya kita dalam keadaan ni sebab dia orang lah. Satu-satu saya dah cakap banyak kali, kita daripada hari pertama, saya yang pertama kali kata kita nak jadi pembangkang. Kita nak jadi pembangkang, tapi hari kedua, hari ketiga nak jadi pembangkang. Lepas tu hari ketiga, hari Isnin tu kita cadangkan supaya PH dengan Perikatan Nasional ni bergabung untuk bentuk kerajaan. Kalau dia tak bergabung, kita tak boleh jadi pembangkang sebab tidak ada kerajaan untuk jadi pembangkang. Tapi bila hari Selasa
dijemputnya Tan Sri Muhyiddin pergi istana dengan Anwar Ibrahim untuk bentuk kajian perpaduan antara PH dengan Perikatan Nasional. Yang sombongnya siapa? Yang sombong tak nak signnya, tak nak bentuknya adalah Muhyiddin. Kalau dia setuju itu, kalau dia tak sombong, kalau dia tak ego, dia sign kajian perpaduan dengan Pakatan Harapan, kita dah jadi pembangkang dah, elok je. Kita okey, saya pun memang kita memang nak jadi pembangkang pun. Kita dah elok, biar dia ni. Tapi saya ingat dia sombong sebab apa? Pada hemat saya baca macam ini sebab dia tamak lah, dia nak jadi PM. Betul. Kalau dia sign dengan Datuk Seri Anwar, dia tak boleh jadi PM sebab nombor dia kurang daripada PH. PH dapat 82 kursi, dia ada 73, so 9 kursi kurang daripada Pakatan Harapan. So daripada kira-kira itu, kalau dia bentuk kajian perpaduan, maka Anwar akan jadi PM, dia akan jadi TPM. Tapi oleh kerana kesombongan dia, keegoan dia, saya nampak dia tak nak sign sebab dia nak jadi PM, dia tak mahu orang lain jadi PM. Ini yang cerita dia. Sebab kesombongan dia itu, tiba-tiba itu hari Selasa dia tak nak sign, ingkar kepada titah daripada Kebaginda Tuan Agong. Pada saya nampak macam itu. So hari Rabu kita pula kena panggil untuk bentuk kajian perpaduan. So kita UMNO ni kita ikut, kita tak pernah ingkar titah raja. So kita pun bentuk kajian perpaduan dengan PH. Di Pahang pun sama, di Pahang. So mereka macam mana bila dia jumpa, saya dengar cerita bila kita PH yang datang jumpa kita. PH datang jumpa kita tanpa syarat, saya dengar. Lepas tu dia offernya kita untuk membentuk kajian dengan mereka sama di Pahang. Tapi Perikatan Nasional bila dia datang, macam mana cerita tu, macam-macam syarat saya dengar dia bagi. So macam mana pada kita tu. Lepas tu kursi-kursi yang sebelum ini saya cakap, kursi-kursi yang kita kalah ni oleh banyak dengan Perikatan Nasional ini, oleh kerana musuh daripada dalam. Di Pahang ini 17 kursi tu kursi UMNO tu. PH tak banyak ambil kursi kita, yang ambil banyak kursi kita adalah Perikatan Nasional. Di peringkat 17 dia ambil, kita 16 dapat. Dan di peringkat persekutuan 73 kursi yang Perikatan Nasional menang itu, 49 PAS, 24 PPBM itu kursi UMNO itu, campur dengan 12 kursi yang mana dia dapat nombor 2, kita dapat nombor 3. So 85 kursi yang mana mereka telah mengalahkan kita. Daripada 120 kursi yang UMNO bertanding, itu kita dikalahkan oleh Perikatan Nasional. Macam mana? Pada saya ada dua. Nombor satu, kita ada musuh dalam selimut. Betul. Musuh dalam selimut. So musuh dalam selimut ini yang sebenarnya telah melemahkan UMNO dari dalam, menyokong Perikatan Nasional. Tiba-tiba 85 kursi ni kita hilang kepada Perikatan Nasional. Bayangkan macam itu. PH tak ambil kursi banyak daripada kita. So PH, kawasan PH dengan kawasan BM tanding ni banyak tak overlap. Kawasan DAP dengan kawasan UMNO tak overlap. Yang overlap banyak dengan Perikatan Nasional. So saya dah sebut itu hari itu. So dia nak salahkan kita, tapi sebenarnya itu hari saya dah cakap, lepas PRN, kalau kita nak buat postmortem lah, lepas PRN Johor atau PRN Melaka, kita dah suruh buat pilihan raya, ingat tak? Betul. Kalau sekiranya, yalah, alang-alang kita nak cerita pasal dia orang duk tuduh kita macam-macam ni kan, kita cerita balik lah. Saya looking forward punya person, saya tak suka tengok belakang-belakang ni. Tapi pasal dia tuduh kita, okay, let's cerita benda yang betul. So lepas PRN Melaka, PRN Johor, momentum kita tengah tinggi. Patutnya time tu kita dah buat pilihan raya, ubah parlimen, kita dah suruh dah. Tapi puak-puak mana yang tak nak ubah? Puak-puak yang menyokong Perikatan Nasional. Tak boleh bubar lah, pasal inilah, pasal itulah, tak sedia lagi lah apa. Tapi dalam tempoh berapa bulan itu, bila lepas Johor sampailah dekat setahun, sampai PR15, time tu tiba-tiba kita memperkasakan pula orang yang nak bunuh kita daripada dalam ini. Dia sempat cari duit dalam 17 bulan tu, berapa bulan tu sempat cari dana yang besar. Lepas tu sempat pula memperkasakan kawasan-kawasan mereka sampai dia jadi duri dalam daging dan musuh dalam selimut daripada dalam, sampai 85 kawasan kita mereka tewaskan. Yang tewaskan kita Perikatan Nasional. Yang sokong Perikatan Nasional ni orang-orang kita, ada yang dalam yang saya cakap itu orang kita sendiri. So maksudnya siapa yang memberi talian hayat kepada Perikatan Nasional untuk mengumpul kekuatan? Itulah orang-orang yang sekarang ni tengah bersuara, yang bising inilah. Dulu yang nak melambat-lambatkan pilihan raya mereka juga.
Sekarang lepas kita dapat hanya 30 kursi, mereka bising lagi, padahal kita kalah banyak itu sebab mereka lah lambat-lambatkan pilihan raya sebegitu. Saya ingat dulu tu masa kerajaan ingat tak sejarah Melayu pada saya sejarah Melayu ni sentiasa berulang masa Kesultanan Melayu Melaka jatuh dulu. Kesultanan Melayu Melaka jatuh, mula-mula ada orang salahkan Portugis, betul, Portugis yang serang kita, tapi kita jatuh bukan pasal Portugis kita jatuh sebab ada orang buka pintu. Siapa yang buka pintu lah? Raja Mendelia dengan Si Kitol, orang dalaman sendiri juga kali-kali ni berulang balik sejarah. Siapa yang bagi memperkasakan Perikatan Nasional sampai dia boleh dapat kalahkan kita 85 kursi daripada 120 kursi kawasan-kawasan Melayu yang UMNO bertanding. So mereka perlu bertanggungjawab pasal hal ini. Sebab itu bila mereka suruh katakan Presiden kita letak jawatan, saya tak setuju, sebab tanggungjawab itu bukan pasal kita punya pengerusi BN atau Presiden saya bertanggungjawab. Siapa orang-orang lain yang kata kita, Presiden kita daripada awal, sejak daripada PRM Melaka, lepas kita menang dah Presiden kita suruh buat apa? Suruh bubar, betul tak? Yes. Itu belum lagi kita ambil kira kesahihan. Ada satu perjanjian persefahaman yang kita nampak dalam social media bertaburan. Cerita itu orang semua boleh baca butiran-butiran itu, termasuklah mereka berjanji untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri selepas PRU 15. Betul. Dulu sebelum PRU kita tak mau songket cerita-cerita ni sebab kita tak apalah, benda dah lepas-lepas lah. Tapi bila kita lepas PRU 15 dah mereka pula songket-songket, ada beberapa personality ni cuba nak ngungkit-ngungkit. Okeylah, saya nasihatkan pada mereka, kalau awak nak ngungkit-ngungkit, nombor satu, orang kita pun boleh ngungkit-ngungkit juga, cuma kita tak sukalah main game ini. Tapi kita akan jawab. Macam saya sebagai ketua penerangan, kalau ada orang yang katakan nak menyalah-menyalahkan lagi, okey, saya akan jawab lah. So kita akan tanya balik, kenapa awak delaykan pilihan raya dulu? Kenapa pula ada perjanjian dan sebagainya itu yang telah memperkasakan Perikatan Nasional sampai dia kalahkan di tempat kita 85? So siapa yang sebenarnya menyebabkan kekalahan kita? Awak orang lah yang menyebabkan kekalahan kita. So kalau kita nak main game tu boleh blame game, blame game itu, tapi saya tak mau main blame game itu. Kita nak move forward sekarang ni, kita nak solidkan UMNO balik. So saya nasihatkan orang-orang ini, don't play that game. Itu awak main dengan api tu. Kalau awak main dengan api, nanti kan susah kan. Kita tak mau jadi macam itu. Kita nak solidkan balik UMNO. Kita nak UMNO bersatu padu balik. Lepas ni kita dah bentuk kerajaan. Kita bentuk kerajaan perpaduan dengan PH ni sebab apa? Pasal awak orang juga sebab PH yang Perikatan Nasional yang tak mau sign. Muhyiddin ego, dia tak nak jadi timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. So kita nak buat macam mana? So kita move forward from this. Kita nak selesaikan masalah ekonomi ni. Kita pun ada 5 atau 6 orang Menteri Kabinet daripada UMNO dan Barisan Nasional. Dekat situ kita kena fokus kepada bantu rakyat lah. Baik Syam, saya rasa kita perlu jawab juga satu tuduhan yang mungkin kita tak cukup kuat untuk melawan naratif ni masa kempen hari tu, ialah satu undi untuk BN, ialah satu undi untuk Zahid sebagai Perdana Menteri. Tapi hari ini kalau tak undi Datuk Zahid pun, hari ini Datuk Zahid ditakdirkan Allah dia lantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Betul. Saya ingat macam ni semua kuasa Allah tu sebab saya tengok Perikatan Nasional, walaupun dia membelanjakan jumlah yang besar, itu satu lagi kita nak tanya dia mana dia dapat duit tu. Dan saya nak gesa orang-orang PAS ni, dia tahu tak duit yang dia dapat daripada PPBM ke apa ke itu sumber dia ni datang daripada mana. Saya nak gesa mereka tanya, awak tahu tak sumber yang duit yang awak dapat ni, sumber dia daripada mana? Adakah sumber daripada halal atau haram daripada dulu tu? So saya nak tanya mereka supaya dia tanya Tan Sri Muhyiddin satu. Dan saya ingat sebab dia menang, pada saya nampak dia orang menang ni pasal duit sebab itu saya nampak macam itu. So sebab itu saya rasa Allah SWT pun tak izin mereka jadi kerajaan sebab mereka menang dengan cara itu. Walaupun malam masa pengumuman keputusan itu diumumkan, kita tengok dengan dah celebrate, dah yakin dengan sombong angkuh ketawa kepada BN, kerana BN hanya dapat 30 dia ketawakan kita, tak dapat jadi kerajaan. Allah SWT tak izin mereka jadi kerajaan. Semua ni kuasa Allah. So Allah SWT tak izin mereka jadi kerajaan, satu pasal itu. Dan mereka sangat confident mereka nak bentuk kerajaan. Sampai saya dengar cerita, even ada cerita daripada, bukan ini laporan lah, mana betul lah, sebab 2-3 orang atas kita dah cerita.
sampai orang-orang kita ditawarkan jawatan kabinet oleh Perikatan Nasional. Kalau mereka buat deal sekian dengan itu pun parti tak dimaklumkan. Parti tidak dimaklumkan. So mereka tawarkan, maksudnya mereka overconfident yang mereka boleh bentuk kerajaan. Sebab itu bila mereka pun tak cukup nombor, mereka terkejut. Lepas tu nak sign untuk buat kajian perpaduan pun tak nak. Sekarang ini mereka ditakdirkan jadi pembangkang walaupun mereka telah membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk pilihan raya. Jadi maknanya untuk kita move forward ni, kita tengok politik wang ni sebenarnya ialah memang betul lah satu jenayah yang sangat menjijikkan. Pada saya, kalau kita masih lagi dapat lihat pemimpin-pemimpin menggunakan kedudukan wang ringgit itu untuk membeli sokongan, pada saya memang layaklah rakyat membenci golongan seperti ini. Saya tengok PN ni macam tu, Perikatan Nasional ni, sebab itulah kita tengok dia orang dulu, dia ni satu pelompat parti banyak dalam tu. Dia mengkhianat dulu PPBM terutamanya. Dia dengan PH dulu. Lepas tu dengan PH, dia khianat PH, dia buat langkah Sheraton lepas itu dia dia keluar, dia bentuk kerajaan. Lepas itu bila dia buat langkah Sheraton, kita buat bentuk kerajaan, dia kacau muafakat nasional pula. Ingat tak? Betul. Dia kacau muafakat nasional, dia pecahkan muafakat nasional. So hubungan kita dengan PAS pecah sebab mereka ini. So mereka ni pergi mana-mana memang dia khianat. Dia lompat khianat orang itu, lepas tu khianat ni, lepas tu memecahkan muafakat nasional. Lepas itu sekarang ni, lepas tu dia cuba infiltrate UMNO, lepas tu dia cuba pecahkan UMNO daripada dalam. Sampai ada orang-orang dalam UMNO sendiri yang menyokong mereka sampai memperkasakan Perikatan Nasional sampai kita kalah 85 kursi kepada Perikatan Nasional. So macam itu. So kerja dia ni pergi mana-mana mengkhianat kan. Lepas tu kita tahu kali ni pada saya dia menang pasal duit. Sebab itu saya ingat Tuhan pun tak bagi dia orang berkuasa. Bayangkan kali ni kalau dia orang berkuasa semula, kita bagi dia sumber keuangan duit, lepas tu dia orang pun ditubuhkan untuk membunuh UMNO. Macam mana ceritanya tu? Macam saya cakap itu lagi di persekutuan kita UMNO bertanding 120 kursi. Daripada segi practicality daripada ideologi memanglah dia orang ini semua macam itu, mengkhianat, membunuh kita. Daripada segi practicality dia menang 85 kursi, 73 campur 12 yang dia dapat nombor 2 itu. So kalau PRU 16 nanti kita nak bertanding, walaupun parti kita dah kuat, habis kalau kita sign dengan dia orang, dia nak tuntut kurang-kurangnya 85 kursi, dia tuntut kita boleh bertanding 35 kursi aja. Kita takkan dapat balik kursi-kursi tu. Takkan dapat dah. Dulu di Melaka kita dia orang tak ada kursi, kosong kursi pun dia tuntut 15 daripada 28 kursi daripada kita. Kali ni dia dah ada 85. Takkan macam itu. So UMNO makin lama makin kecil. Kalau kita pergi dengan Perikatan Nasional di Pahang ni pun sama. Dia menang 17 kursi kan. 17. Kita menang 16. PH menang 8 di kawasan-kawasan campuran dan kawasan Cina. Habis tu kalau kita bekerjasama dengan mereka, dia akan tuntut balik kursi-kursi ini semua. Lepas tu kita bagi kuasa duit pula pada mereka ini. Dan kita tahu sebelum ini PRU 15 dia menang ni pasal dia tabur banyak. Ini yang saya nak suai SPR siasat. Macam mana ceritanya macam itu tu. Sebab itu saya kata ini perlu dikekang lah, sebab kita macam saya kata, kita tak nak orang menang pilihan raya pasal duit ni. Betul. So kalau menang pilihan raya pasal duit, dekat situ lah jadi punca rasuah, punca politik wang dan punca sebagainya. Ini tak boleh jadilah macam itu. Jadi semua tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada UMNO, Barisan Nasional selama hari ini sekarang ini Allah tu maha berkuasa, maha adil, dan tuduhan itu terpalit kepada mereka sendiri. Walaupun hari ini Syam, kita tengok PAS mengeluarkan kenyataan secara terbuka, dia bersama pula dengan Bersatu bercita-cita nak menggantikan UMNO. Jadi kita nampak memang motifnya telah jelas, tak nak muafakat nasional tu, kerana mereka juga sama dengan Parti Bersatu, mungkin kerana duit dan pengaruh dan sebagainya, mereka terpengaruh dengan ideologi Bersatu. Mereka nak juga membunuh UMNO, nak menggantikan UMNO. Jadi perkara-perkara ni kita nampak akan semakin jelaslah siapa musuh siapa sebenarnya. Itulah. Saya pernah cakap dulu tu tahun lepas, 2 tahun lepas. Saya rasa musuh kita yang paling bahaya adalah musuh dan selimut sebenarnya. Musuh yang nyata ni kita nampak, musuh dan selimut ni, duit dan daging ni, ini perkara yang bahaya. So, sebab itu masa saya ulang balik masa Kesultanan Melayu Melaka ni yang kalahkan kita, siapa yang buka pintu tu siapa So sebab itu kali ni saya kata pada orang-orang yang masih nak menyokong
Perikatan Nasional ni dalam UMNO, saya tengok supaya mereka tengok balik lah keadaan ini ya. Sebab kalau kita nak survival UMNO ini bukan caranya. Dan PPBM ini so kadang-kadang saya nak persoal juga, saya nak tanya sahabat-sahabat kita dalam PAS, awak tahu ke PPBM ni siapa? Dia pergi mana-mana dia merosakkan orang lepas satu lagi PPBM ni lah yang membawa ISET dengan Statut Rom dulu. Betul. So mereka kata macam mana? Dia kata dia nak memperjuangkan orang-orang Melayu dengan Islam. Ingat tak 4 tahun lepas 3 tahun lepas, tahun 2019, siapa yang bawa ISET? Siapa yang bawa Statut Rom? Menteri PPBM lah. Yang kita dengan PAS tu dengan Muafakat Nasional, kita pergi berjuta-juta di Dataran Merdeka itu. Kita melawan siapa sebenarnya tu? Kita melawan ISET, kita melawan Statut Rom yang dibawa oleh PPBM, ingat tak? PPBM masa tu tak ada dekat Dataran Merdeka dengan kita tu. PPBM dan tu mana dia duduk rumah, dia masih nak fight ni untuk ISET, ingat? Betul. PPBM ini dalam Perikatan Nasional ini yang dulu mereka yang bawa ISET. PPBM juga yang orang kata biarkan Pulau Batu Putih jatuh ke tangan negara asing. PPBM juga. Betul. So PPBM ini menjual kedaulatan negara kita pada saya, dan pada masa yang sama dia nak bawa ini ISET yang melemahkan orang kata institusi orang-orang Melayu dan Islam di Malaysia ni, Statut Rom dan sebagainya. So sekarang dalam Perikatan Nasional tiba-tiba mereka nak jadi champion orang Melayu. Saya tak faham benda ini. So sebab itu saya nak tanya pada bekas-bekas menteri dalam Perikatan Nasional ni, Saifuddin Abdullah, apakah position dia tentang ISET dan Statut Rom sekarang ni? So dia kena, sama ada dia minta maaf ataupun dia buat penjelasan terbuka. Sebab dia dulu yang bawa ISET dengan Statut Rom ini. So awak dalam itu semalam awak bagi kenyataan, dia kata kita macam-macam lah, UMNO itu, UMNO ini, BN itu, BN ini. UMNO dulu menentang ISET, awak yang bawa ISET ni. So sekarang awak kena jawab, apakah pendirian awak tentang ISET dan Statut Rom sekarang? Jadi memang mudah untuk kita menuding jari ataupun kita menuduh untuk strategi politik, tetapi akhirnya kebenaran itu akan tetap juga terbela. Rakyat semua dah tahu. Macam komen-komen yang saya tengok, kalau dulu terima kasih pada netizen yang mengingatkan, kalau dulu kes Bosku 2.6 bilion duit yang masuk ke dalam akaun Bosku tu kerana dia percaya itu datang daripada negara daripada Timur Tengah. Tetapi hari ini apalah nilai 2.6 bilion berbanding dengan 600 bilion yang saya ingat kita boleh hand over trofi Sakau tu daripada yang dia lempar pada kita boleh pass over lah dekat dia orang. Saya nak tanya 600 bilion tu bagaimana tu so macam saya cakap tadi, Perikatan Nasional kata dia bersih. 600 bilion, awak 17 bulan 600 bilion, sekarang awak tak boleh jawab. Kita berhutang 686 bilion. Barisan Nasional tinggalkan hutang 686 bilion setelah 62 tahun memerintah. Yang ini 7 bulan 600 bilion. Betul. Di Rompin ni, di Tioman, bila dia orang ni datang ceramah, nombor 1 Saifuddin Abdullah ke Tuan Guru Haji Hadi ke Muhyiddin sendiri datang, saya nak tanya itu je pada dia, awak kena jawab 600 bilion tu pergi mana? Dan daripada 600 bilion tu kalau awak pakai untuk pilihan raya ni, berapa awak pakai daripada 600 bilion tu untuk pilihan raya sini? So itu yang saya nak tanya mereka lah, perkara-perkara ini yang sebab 600 bilion tu banyak tu 600 bilion itu adalah 2 tahun bajet federal persekutuan kita, bajet persekutuan kita 1 tahun 300 bilion. So sekarang ni 600 bilion not accounted for, mana pergi duit tu, dia kena jawab satu-satu. Dulu kita nak tanya benda ini dalam parlimen, ingat? Bila kita nak tanya, jadi dia gantungnya parlimen. Betul. Dia buat darurat, dia tutupnya parlimen, ingat? Lepas tu divert semua isu. Divert semua itu, dia buat darurat. So lepas itu dia jadi kerajaan. Masa itu dia jadi kerajaan sampailah lepas itu dia masih jadi kerajaan sampailah pembubaran PRU15. So sekarang ini saya nak tanya dia balik, mana 600 bilion itu? Kalau dia tanya kita 2.6 bilion, 600 bilion tu 20 berapa kali ganda tu? 300 kali ganda. Yes, 300 kali ganda. 250 kali ganda daripada 2.6 bilion. So ini yang kita nak tanya. Dulu Muhyiddin pernah cakap, dia kata apa? Dia tak boleh bayang
42 bilion ataupun apa 2 bilion itu banyak mana duit dia kata. Kalau susunkan duit itu dia kata kan berapa jauh tu duit tu boleh susun. Sekarang rakyat pun saya rasa makcik yang duduk dekat Rompin ni pun mungkin susah nak bayangkan 600 bilion tu banyak mana, 600 bilion ataupun 600,000 juta ringgit. Saya rasa Tan Sri Muhyiddin kalau kita susun duit RM10 untuk apa ni, untuk di Rompin ni kan, untuk boleh keliling dunia kan. Saya ingat satu Rompin ni boleh timbul satu Rompin ni sampai 10 kaki. Saya rasa 600 bilion 600,000 juta ringgit. So dia kena explain lah sebab ini duit rakyat, mana pergi. Lepas tu dia juga kena explain dakwaan dan tuduhan yang mengatakan dia, yang kita tanya banyak kali dia tak jawab, bahawa 1 bilion kontrak telah dianugerahkan secara direct nego kepada syarikat yang berkaitan dengan anak ke menantu dia semasa dia berkuasa. So kalau dia kata dia betul-betul bersih, awak kena cakap lah, awak kena jawab lah benda ini. Selaras dengan tagline kempen pilihan raya Perikatan Nasional bersih dan stabil, PN Best. Dia kata begitu. Lepas tu bagi tahu kita berapa awak spend untuk pilihan raya itu hari, dan bagi tahu juga kepada awak punya penyokong mana sumber yang dia dapat itu. So kita pun nak tengok jugalah sebenarnya supaya kita kekang politik wang, kita kekang rasuah politik dan sebagainya. Kita tak nak orang rasuah pengundi untuk menang pilihan raya. Baik, perkara yang sama juga kita nampak di PRK Rompin dan juga Padang Serai ni kalau kita tengok belanja banyak juga ni. Sebab tu saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya dan saudara Hisham Jalil, kami turun walaupun kami ni pun kepenatan, keletihan, tak sihat, tapi kita tetap turun juga nak melihat, nak meninjau apa yang berlaku dalam PRK kali ni. Jadi dalam PRK kali ni di Tioman, Pakatan Harapan telah pun memberi laluan kepada calon Barisan Nasional, dan more or less kita berhadapan dengan calon Perikatan Nasional di Tioman ini. Jadi komen Hisham lah, setakat malam tadi, pagi tadi baru sampai awal pagi tadi. Saya sampai sini pagi tadi, awal pagi tadi lah. Awal pagi tadi. Saya tolak daripada KL, lepas tu hujan, saya berhenti sekejap sebab perjalanan tu hujan. Jalan pun berbahaya. Saya setakat ini alhamdulillah tu di Tioman ini tu hari kita lawan Perikatan Nasional dengan PH lah dan alhamdulillah calon PH telah memberi laluan pada kita, calon amanah itu. Dan itu hari kalau ikut undi yang didapat untuk parlimen itu hari, kita neck to neck bersaing dengan Perikatan Nasional. Kita dapat lebih kurang 9,000 undi, mereka pun dapat 9,000 undi. Pakatan Harapan amanah ni dia dapat dalam 2,000 undi. Itu kebanyakannya daripada pengundi bukan Melayu lah, Cina dan India. Ada lebih kurang 2,000 pengundi Cina India. So amanah dapat situ. Dan yang undi Melayu ni kita lawan antara Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional lah. 9,000 undi. So sebab itu masih 50-50 dekat situ. So kita kena lawan ni dekat sini. Dan satu lagi saya nak gesa supaya SPRM dengan NGO ke pertubuhan-pertubuhan macam Bersih dulu Bersih ni masa PRK dengan PRN dia selalu pantau sebab dia boleh pergi, tapi bila PRU sebab 222 kawasan parlimen, mungkin daripada segi logistiknya itu susah untuk mereka hantar orang untuk pantau kalau ada politik wang, bayar pengundi ke apa dan sebagainya, rasuah pengundi dan sebagainya. Tapi bila kita ada PRK di Padang Serai dan PRK di Tioman. So saya nak gesa supaya SPRM dengan Bersih atau NGO yang pantau pilihan raya ini supaya datang sini tengok, pantau, awak datang ramai-ramai tengok. Kita tak mahu ada parti-parti yang merasuah pengundi yang bagi duit pada pengundi. So saya nak mereka datang lah. So kita tak nak ada perasuah nasional pula, nanti susah juga. Betul. So datang pergi bayar pengundi ke apa. So saya gesa mereka datang, cek kalau ada macam itu hari kita nampak ada masa PRU itu ada pondok-pondok panas di broad daylight dia bayar pengundi. Ini SPRM kena siasat ini, mana boleh macam itu. So tak boleh kita ini perkara itu. So sekarang saya nak inilah saya gesa SPRM dengan NGO datang untuk pantau lah. Jangan ada pembayaran pengundi lagi lah untuk menang pilihan raya. Baik, kalau kita tengok Syam kali ni di N berapa dah saya tak ingat Tioman ni,
N42. N42 Tioman ni. Jadi untuk kerajaan negeri dah pun selesai. Pembentukan kerajaan negeri diterajui oleh Barisan Nasional dan dianggotai oleh Pakatan Harapan. Di peringkat pusat begitu juga, Pakatan Harapan meneraju Kerajaan Persekutuan dengan dibantu atas titah tuanku oleh Barisan Nasional. Jadi apakah ada keperluan untuk rakyat Tioman untuk membuat keputusan sebaliknya yang tidak mengikut pembentukan apa yang berlaku di negeri dan di persekutuan? Saya ingat macam ini. Saya ingat untuk kalau saya pengundi di sini atau saya orang sini, of course saya nak wakil rakyat yang boleh membantu rakyat sinilah dan boleh menyalurkan dengan mudah bantuan-bantuan daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kepada sini. Sebab Tioman dengan Rompin ini dia masih kawasan luar bandar. Di Tioman tu, di pulau tu, ke situ ada nelayan, pelancongan dan sebagainya. So mereka membentukkan banyak mereka memerlukan banyak bantuan sebenarnya di Rompin. So kalau wakil rakyat dia adalah pembangkang di peringkat persekutuan dengan di peringkat negeri, maka susah untuk saluran-saluran bantuan-bantuan ini capai. Bukan tak boleh, tapi susah. Kita tahulah, dulu kita pernah jadi pembangkang. Saya di Selangor 3-4 penggal jadi pembangkang. Saya tahu perkara ini. Dan di peringkat persekutuan kita pun 4 tahun lebih. 4 tahun lebih, dekat 5 tahun jadi pembangkang, kita tahu. Bukan tak boleh, boleh. Tapi untuk wakil rakyat pembangkang ini, membantu rakyat itu banyak kekangan. Terutama bila kita pergi minta tolong, kata sebagai rakyat minta tolong wakil rakyat yang di pembangkang ini, mereka selalu cakap bajet tak ada. Nak minta dari kerajaan itu susah. So memang masalah pada rakyat. So sekarang ini di peringkat persekutuan kita tahu Perikatan Nasional ni bukan kerajaan di pembangkang. Di peringkat negeri pun mereka pembangkang. Yang kerajaan adalah kita. Kita tiba-tiba je memang kita nak jadi pembangkang, tapi kita kuasa Allah SWT kita ditakdirkan menjadi kerajaan negeri. Masih lagi menjadi kerajaan. So di Pahang ini macam Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rosdi, dia ni orang baik. Dia orang baik. So dia memang selalu bantu rakyat. So kalau katakan kali ini kita diberi peluang lagi untuk mewakili wakil rakyat di Tioman ini, maka lebih mudah untuk kita bantu rakyat lah. Sebab kalau rakyat susah, sini pun banyak orang susah, nelayan pun ramai susah, ada orang asli susah, lagi orang asli lagi banyak susah. So kalau dia pergi minta tolong pada wakil rakyat, maka mudah untuk wakil rakyat ini berhubung dengan kerajaan negeri. Kalau tak dapat bantuan dari kerajaan negeri, pergi pada kerajaan persekutuan untuk bantu. Daripada kita menggadaikan kita punya masa depan atau nasib, sokonglah orang ini. Sebab dia orang ni pergi kempen negatif, tuduh Barisan Nasional ni apa-apa itu dan ini, padahal mereka sendiri pun banyak kes Perikatan Nasional ini. So tiba-tiba lepas pilihan raya mereka ni hilang, tak tahu pergi mana, ataupun nak bantu pun susah sebab mereka bukanlah kerajaan. So saya rasa lah pada orang Tioman untuk buat keputusan yang bijak lah kali ini. Okey, jadi kepada pengundi-pengundi yang akan turun pada hari Rabu nanti, hari ini pengundi awal sudah pun keluar membuang undi. Diharapkan kepada pengundi di N42 Tioman dan juga di Padang Serai. Kita tak sure sempat ni nak cover Padang Serai, tapi apapun kita minta supaya pengundi-pengundi, keputusan telah pun dibuat oleh rakyat. Kita dah tahu siapa kerajaan negeri, dah tahu siapa kerajaan persekutuan. Jadi tak perlu kita nak ada wakil rakyat yang tak sehaluan dengan kerajaan negeri. Jadi Tok Wan Rosdi banyak dah buat untuk negeri Pahang, tapi tsunami anak muda ni kita tak boleh jangka. Jadi banyak keputusan-keputusan yang kita tak faham yang berlaku di negeri Pahang. Tapi apapun, Allah masih lagi selamatkan, Barisan Nasional masih lagi menerajui negeri Pahang. Jadi harap tuan-tuan dan perempuan tak payah bazirkan undi. Saya selalu cakap dalam live, jangan bazirkan undi anda. Inilah jadinya percaya sangat dengan naratif-naratif yang ada di luar. Akhirnya percaya undi BN dapat Zahid sebagai PM. Tapi bila BN kalah pun, Allah mentakdirkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi masih lagi Allah pilih menjadi Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Buat kali kedua, bukan kali pertama, buat kali kedua. Jadi kita hanya merancang, Allah juga merancang. Perancangan Allah lah yang masih hebat. Okey Syam, ada harapan kepada pengundi-pengundi? Saya baca banyak komen. Banyak dia orang cakap salam 600 bilion, salam 600 bilion. Alhamdulillah. Ingat ikutlah saya nak cakap juga pada Tan Sri Muhyiddin dengan Perikatan Nasional, saya pun nak bagi salam 600 bilion. Salam
siapa-siapa yang terlibat, siapa-siapa pun terlibat, tak kisahlah dari parti mana pun, salam 600 bilion. Kalau boleh tidur lena, silakan tidur lena. Tapi kita menghitung hari, menghitung hari bila kajian dibentuk, parlimen akan dipanggil, nanti akan timbullah cerita-cerita tu. Salam 600 bilion. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa malam ni daripada PDM Pianggu, Pianggu dari Tioman. Kita jumpa malam ni pukul 9 insya-Allah. Assalamualaikum.